herba penawar arwah hijau, warisan khasiat pengawal sejati, mutu tiada kesengsian lagi, terjamin suci dan murni. Like, share dan komen, dan teruskan mengikuti kuliah live bersama yang berbahagia Tuan Haji Ismail bin Haji Ahmad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. Alhamdulillah, pada hari ini Pak Haji berkesempatan untuk bersama dengan bapa, ibu, tuan-puan. Hari ini apa khabar? Kita belajar satu lagi ilmu ya. Hari ini tentang al-inab ya, tentang buah anggur. Buah anggur, buah syurga, buah yang disebut dalam syurga. Satu yang menarik lah, bila kita sebutkan bahawa pengobatan itu berbingkaikan pada Al-Quran dan Sunnah Nabi SAW, maka kita mencari-cari petunjuk dalam Al-Quran. Allah bagi petunjuk 12 tempat dalam Al-Quran ya, memperkatakan tentang Al-Inab ini. Masya Allah, Masya Allah. Jadi sebelum itu kita lihat dulu perbezaan pokok ini, pokok anggur dibandingkan dengan pokok-pokok yang lain. Ya, buah-buah yang disebut dalam syurga, buah pisang. Kita cuba bayangkan pohon pisang tu macam mana. Daunnya, ya, buahnya, bertandan-tandannya, bersikat-sikatnya, Masya Allah, cantik sekali gambarannya. Kemudian dalam masa begitu pula, Allah membawa kita untuk lihat pokok kurma. Ya Allah, pisang batangnya lembut, kurma pula dengan kerasnya, dengan tingginya, dengan keluarnya, maya-mayanya, Masya Allah. Dalam masa yang sama Allah keluarkan pula kita daripada pisang ke kurma. Allah tunjuk pokok delima. Delima macam buahnya satu-satu pula. Allah sangat-sangat cantik. Kemudian Allah bawa pula kita kepada buah besar-besar, buah daun besar-besar, buah tin yang warna dia bermacam-macam. Allahu Akbar. Kita tengok pada pandangan pokok, dia panggil makroskopik. Itu pun dah cukup cantik ya. Kalau kita boleh tanam ke enam pohon tersebut di depan kita, kita boleh menceritakan tentang satu-satu jenis tanaman itu berbeza-beza. Allah Ta'ala ciptakan. Sebahagian daripada kebesaran Allah, sebahagian daripada tanda-tanda Allah itu adalah Rabbul Alamin, Tuhan bagi sekalian alam. Masya Allah. Jadi pada hari ini Pak Haji nak ceritakan tentang anggur ya. Anggur ni ada 3 jenis. Kita tengok ni 3 jenis yang Pak Haji sebutkan. Ini anggur warna merah, anggur hijau, anggur hitam. Yang berkhasiat dua-dua ini yang banyak khasiatnya ni. Hitam dan juga merah. Yang hijau berkhasiat juga, jangan kita kata tak berkhasiat, dia tetap berkhasiat, tetapi yang ini lebih kuat. Dua ini lebih kuat lagi untuk itu. Maka oleh sebab itu ketika dibuat soft gel, ni soft gel ya, dia buat daripada soft gelnya yang kita sebut sebagai grape seed oil. Grape seed oil ini daripada inilah daripada anggur hitam. Dia tak ambil pada anggur hijau, ambil pada anggur hitam. Sebab apa dia ambil dari sini? Sebab Masya Allah ya, kesannya itu sangat kuat. Jadi kita mulakan perbincangan daripada situ. Baik, sebenarnya siapa yang seharusnya mengambil buah anggur ini? Orang hamil. Nanti Pak Haji tunjukkan kenapa orang hamil itu perlu mengambil anggur. Sebelum itu anggur diambil dalam berbagai bentuk. Kalau anggur ini dijadikan kering, maka dia jadi kismis. Kalau kismis itu kita ada radio IQ. Nanti akan Pak Haji bentangkan sedikit sebentar lagi tentang kelebihan radio IQ ni berdasarkan kelebihan anggur. Ya, ada kelebihan anggur, ada kelebihan daripada buah tin yang kita dah bincang dah. Masya Allah. Baik. Namun begitu, sekarang ni kita fikir macam mana kita makan sebiji-sebiji macam tu. Apa khasiatnya? Iaitu yang cukup menarik yang Pak Haji nak cerita pada hari ini. Subhanallah. Okey, yang pertama sekali apa yang Pak Haji nak sebutkan ialah anggur merah ini. Dia mengandungi flavonoid yang dikenali sebagai quercetin dan juga resveratrol. Ni kalau ada OL di belakang ni, kita tahu nanti lagi Pak Haji ajar. Tengok kalau merah ni, merah ini gambaran dia apa? Darah. Gambarannya jantung. Kalau kita tengok
dia juga seperti urat-urat jantung. Jantung ni. Seperti jantung. Cuba kita tengok. Pak J angkat tengok. Seperti jantung boleh jadi, seperti paru-paru boleh jadi. Sini. Dia seperti gumpalan jantung. Yang jantung ini kerjanya mempompa darah. Darah kan warna merah. Merah. Jadi untuk tu maka dia mengandungi disebut sebagai flavonoid. Ataupun selalu orang sebut apa dia? Bioflavonoid. Bioflavonoid with vitamin C selalunya. Sebab apa? Sebab dalamnya ini ada banyak vitamin C. Kita kena memperbanyakkan makan buah-buahan. Mungkin kita tidak makan sebab kita tak tahu. Tapi bila kita tahu, maka dia merangsangkan keinginan untuk kita makan. Sebab dia jaga kesihatan dan dia sedap. Boleh buat jus untuk dapat enzimnya. Jadi oleh sebab itu dia mengandungi satu yang Pak Haji sebut sebagai bioflavonoid yang bergabung dengan vitamin C. Bioflavonoid ini namanya quercetin. Quercetin ini adalah untuk antioksidan, anti premature aging, anti-aging ataupun anti penuaan. Bukan soalnya kita tua, bukan. Soal organ-organ kita itu lebih tua daripada usia kita. Misal kata organ kita berusia, misal kata usia kita lah, usianya 60, tapi organ kita sudah 90. Kulit kita seperti orang berusia 60, seperti berusia 70. Usia kita baru 40. Rambut kita seperti orang yang berusia 60, padahal kita baru 30. Misalnya, organ kita, jantung kita lebih tua daripada usia kita. Usia organ ini lebih tua daripada usia sebenarnya kita. Sebab apa? Sebab terjadi penuaan, aging dia panggil. Jadi ada yang lagi serius dia panggil premature aging. Jadi penuaan yang lebih awal lagi. Dia dah tua dah. Penuaan itu berlaku dah. Jadi premature aging ni penuaan. Sebab apa? Sebab sel kita tadi rosak. Sel kita rosak. Apa yang nak melindungi sel itu? Dia adalah antioksidan. Antioksidan tu apa? Namanya quercetin kalau ada di dalam ni. Quercetin. Jadi oleh sebab tu bila kita ambil, dia baik untuk apa? Untuk darah. Dan yang kedua, baik untuk jantung. Dia menjaga sel-sel jantung, melindungi, shield. Supaya jangan terjadi kerosakan. Jadi oleh sebab itu orang tu akan sihat. Banyak orang sakit bukan sebab penyakit. Bukan sebab kuman. Bukan sebab bakteria. Bukan sebab patogen. Bukan sebab parasit, nematod dan sebagainya. Bukan. Sebab apa? Sebab, cuba kita lihat, penyakit darah tinggi bukan sebab kuman. Kanser bukan sebab kuman. Darah tinggi, kencing manis bukan sebab kuman. Sakit-sakit yang lain kebanyakannya bukan sebab kuman. Kuman ada pada penyakit virus, betul, penyakit bakteria. Tapi kan penyakit-penyakit yang lain yang disebut sebagai penyakit degeneratif. Berlaku autoimun. Sebab apa berlaku autoimun? Sebab tubuh badan itu sel-selnya tidak terlindung. Tidak ada perlindungan kepada sel. Sebab apa? Cerita mudah saja, sebab malas. Malas apa? Malas nak makan jus, nak minum jus, nak makan buah. Malas. Malas sekali. Sebab itu kalau kita pergi tengok, ya, minta maaf lah Pak Haji buat sikit perbandingan. Pasar. Ada dua pasar. Satu pasar tempat kita. Satu pasar di Jepun. Kalau kita pergi di pasar di Jepun dengan pasar tempat kita, berbeza sekali. Orang Jepun, mereka akan pergi ke tempat penjualan sayur-sayuran yang ramai orang. Tempat jual daging ikan itu sedikit. Tempat kita, orang pergi ke tempat jual daging dan ikan tu yang paling ramai. Sayur-sayuran itu sedikit. Pernah dengar tak tentang kuri? Kuri itu adalah timun Jepang. Timun yang kurus itu. Orang Jepang, orang Jepun menjadikan timun itu sebagai makanan utama harian. Kita jarang makan. Kalaupun timun kita bukan timun yang kurus, timun yang gemuk. Kata orang Jepun, kalau kita nak kurus, makanlah
timun yang kurus, kuri tu. Masya Allah. Tetapi bukan soal timun tu. Pak Haji cuma nak membangkitkan bahawa kita tak suka makan sayur-sayuran. Kita kurang beli buah. Kita banyak membeli daripada daging-daging burger, daging-daging salai, daging-daging yang dijadikan nugget dan sebagainya. Masya Allah. Apa yang Pak Haji nak sebutkan di sini bahawa itu baru tahap pertama pemikiran kita. Belum lagi masuk tahap yang kedua, iaitu apa dia? Kalau nak beli sayur-sayuran, buah-buahan ni, cari yang organik. Organik mahal sikit lah. Tetapi, lagilah kita tak mau beli. Mahal kita katakan. Dah sayur dan buah-buahan tu tak menjadi kegemaran. Kemudian nak pergi kepada satu step lagi, iaitu organik. Jadi akhirnya kita membiarkan diri kita dalam kebinasaan. Maka berlakulah penuaan. Maka berlakulah sakit. Maka sakit terpaksa berhari-hari kita berada di hospital. Berhari-hari kita terpaksa membuat perawatan di hospital. Kalau kita makan dahulu, insya-Allah mudah-mudahan kita sihat. Kalau kita makan dahulu, insya-Allah kita tak perlu menggunakan wang belanja yang banyak. Kerana prevention itu lebih murah daripada perubatan. Perubatan tu mahal. Ubat, cari ubat di hospital mahal. Operation jantung saja RM70,000. Jantung saja RM70,000. Bukannya sikit. 200 juta. Jantung saja. Padahal ini untuk jantung. Itu yang pertama. Yang kedua, kerosakan dalam tubuh badan ini kebanyakannya ada sifat panas. Kebanyakannya. Herba yang kita beri pada pesakit, kebanyakan herba-herba untuk penawar, untuk sejukkan. Panas ini dalam tubuh badan kita panggil radang. Peradangan. Peradangan tu bukan berlaku pada sendi saja. Peradangan di sel. Unit yang paling kecil. Peradangan di sel. Peradangan di sel itu yang menyebabkan tubuh badan kita tak sihat. Jadi oleh sebab itu, kenapa berlakunya peradangan? Kerana panas. Kenapa berlakunya panas? Kerana hasil metabolisme makanan dan tubuh badan kita. Jadi bagaimana cara nak melindungi daripada kepanasan ini? Bumi pun macam tu juga. Kalau bumi kita panas, maka kita akan melihat bagaimana ozon menjadi makin nipis. Bagaimana bumi yang panas ini mengeringkan air. Bagaimana bumi yang panas ini menyebabkan pokok-pokok kering. Pokok-pokok tak berbuah. Pokok-pokok tak mau membesar. Begitu tubuh badan kita yang panas ini. Jadi Allah SWT nak siram tubuh badan kita yang panas ini dengan anggur. Al-inab ini. Maka yang anti kepada radang itu disebut sebagai resveratrol. Resveratrol ini ialah bahan anti radang. Air yang mendinginkan tubuh badan kita. Ada di mana? Ada di sini. Baik. Macam mana kalau peradangan itu berlaku di jantung? Macam mana? Nafas jadi cepat. Nafas jadi cepat dan blood circulation kita bermasalah. Masalah sekali. Jadi bila dia jadi blood circulation kita bermasalah, seluruh tubuh tak dapat supply oksigen yang bagus. Jadi tubuh badan kita sakit. Sakit itu dia tak spesifik. Kemudian baru dia memunculkan penyakit. Mula-mula dia sakit secara umum. Sel-selnya sakit. Sel-selnya radang. Kemudian baru dia memunculkan penyakit satu persatu. Complete. Satu. Bila kita ambil kimia, ubat-ubat kimia bukan menghilangkan peradangan. Bukan. Ubat-ubat kimia ialah painkiller. Dia bersifat symptomatic treatment. Kalau darah tinggi misalnya, dia untuk turunkan darah. Tetapi dia tak hilangkan peradangan dalam seluruh tubuh badan kita. Orang yang ada penyakit kencing manis, dia turunkan gula. Tetapi dia tak membaiki kita punya pankreas. Jadi kalau kita nak memperbaiki ini, ya, daripada hujung rambut sampai hujung kaki, kita kena balik kepada buah sayur. Buah sayur. Ya, kalau sayur itu termasuklah herba, tumbuh-tumbuhan herba. Satu part lagi kita bincangkan. Jadi sebab itu anti peradangannya itu, maka kita tengok anggur macam ni. Maka peradangannya di jantung.
kita kurangkan peradangan di jantung. Macam mana nak selamatkan jantung kita supaya jantung kita sihat? Macam mana? Ni anggur, buat jus, minum, makan anggur. Macam mana kalau produk dah siap? Ni untuk jantung. Ini untuk orang sakit jantung kah? Bukan. Bukan untuk orang sakit jantung. Untuk orang yang fikir tentang jantung tu mahal. Kalau dia fikir jantung dia murah, harganya RM10,000, silakan. Harga RM10, silakan. Tapi kalau dia fikir jantung dia tu mahal, dia beli. Dia makan sentiasa ni. Atau dia beli ni. Kita kerja siang malam, pagi petang. Tapi kita tak pernah fikir tentang diri kita. Apa tujuan kita kerja? Tujuan kita kerja ialah untuk mencari pendapatan rezeki yang halal. Bagaimana kalau kita sakit? Kita sudah tak boleh bekerja. Jadi oleh sebab itu ingat, faktor kesihatan faktor penting. Ya, itu adalah di antaranya. Baik. Kemudian Pak Haji nak sebutkan lagi yang kedua ini, yang ni. Anggur kita yang warna hitam. Hitam ni kita dah belajar dah. Ya. Habatus sauda hitam. Tebu hitam, hitam. Ayam hitam, hitam. Apa lagi? Semua yang hitam-hitam. Untuk apa? Ini dah belajar dah. Kencing manis. Kencing manis. Tetapi ini bukan untuk orang yang kencing manis nak turunkan gula. Bukan. Bukan. Dia lebih lagi pada itu. Ini untuk, dia panggil untuk saraf. Neuropati. Neuropati. Kalau saraf kita rosak, mata kita tak dapat melihat. Orang buta kerana kencing manis. Dia panggil retinopati. Orang yang ada masalah kerana penyakit kencing manis, saraf di kakinya kena potong kaki, dia tak rasa. Seperti dia berjalan di atas kapas, sakit menyucuk-nyucuk pada waktu malam. Kerana apa? Saraf. Sarafnya kerana apa? Sebab dia tak ambil ini, anggur hitam. Anggur hitam ni untuk saraf. Ingat, kita kalau kita jumpa saja, bukan jumpa lah. Kalau jumpa tu maksud yang terjumpa. Ter itu maksudnya terjumpa. Bukan, kali ini kita kena mencari. Kita mencari anggur hitam. Untuk retinopati, untuk neuropati. Yang penting neuropati itu, saraf. Saraf. Bila dia ada masalah saraf ni, Masya Allah, Masya Allah. Dan dia mengandungi, ingat ya, ini kita keluarkan satu produk kita yang dikenali sebagai grapeseed oil. Grapeseed oil ni daripada anggur hitam. Anggur hitam. Kalau begitu, Pak Haji fokuskan sikit ya tentang anggur hitam. Jadi kalau ada 3 jenis anggur ini, yang mana yang nak beli? Yang pertama, syukuri dulu tentang kebesaran Allah. Allah cerita dalam Quran. Yang mana ketiga-tiganya bagus. Tetapi kalau kita pilih yang hitam. Kalau yang kedua, pilih yang merah. Yang ketiga, baru kita pilih yang hijau. Itu dia di antaranya. Pilih yang hitam. Baik. Jadi kelebihannya ini, ada satu bahan yang dikenali sebagai proanthocyanidin. Proanthocyanidin. Ni. Ajaib. Proanthocyanidin ini, kalau kita dah jadikan dalam bentuk minyak macam ni, 50 kali lipat ataupun 50 kali ganda daripada vitamin E. Dan 20 kali ganda daripada vitamin C. Subhanallah. Vitamin C, vitamin anti-stress, antioksidan, the powerful antioksidan. Vitamin E, vitamin untuk jantung. Untuk jantung, kesihatan jantung. Orang nak cari ubat untuk sakit jantung, orang cari vitamin E. Suplemen vitamin E banyak dijual di pasaran, di apotek yang menjualnya. Banyak sekali. Tapi tahukah bahawa di dalam minyak, daripada minyak grapeseed oil ini, dia mengandungi 50 kali ganda vitamin E-nya. Subhanallah. Kadang-kadang kita tak sanggup nak makan buah ni. Ya. Jadi buah ini kalau boleh, bijinya kita makan. Ya, bijinya itu jadi obat. Bijinya itu menjadi obat. Sebab tu dia ambil minyak daripada bijinya. Bijinya dia jadi obat.
Dia agak sikit berbeza dengan biji apple. Kalau apple, bijinya beracun. Boleh makan isi, tetapi biji jangan ambil apple. Jadi kalau kita buat jus apple, kita buang bijinya. Tetapi kalau ini, bijinya jangan dibuang. Makan sekali. Sebab dia ubat. Dia mengandungi vitamin C lebih 20 kali ganda. Dia tak rosak. Sebab kita blend dia. Yang kedua. Yang ketiga, vitamin E. Mana kita nak cari sumber vitamin E 50 kali ganda ni? Nak cari di mana? Nak cari di mana di dalam tumbuh-tumbuhan ini? Allah sebut 12 kali dalam Quran. 12 kali dalam Quran. Buah tin, buah zaitun Allah sebut 7 kali. 12 kali. Jadi berartinya, subhanallah, berartinya perhatian-perhatian lah maksudnya. Perhatian-perhatian, ambil perhatian. Ambil perhatian, renung, fikir. Bila kita renung, kita fikir, nanti kita akan jumpa. Nanti Allah akan bagikan petunjuk kepada kita. Kalau kita tengok sekali imbas begitu, ya semua, ya kita makan, ini manis, ini masam. Subhanallah. Ketika kita makan buah, kita tak boleh sebut manis masam. Tak boleh. Tak boleh. Sebab yang buat, yang cipta manis dan masam itu Allah. Sama juga kita makan masakan yang dibuat oleh seseorang. Misalnya, Nabi mengajar kita ketika kita makan makanan yang dihidangkan oleh seseorang, tiba-tiba makanan itu tak kita suka, jangan kita kata apa-apa, kita berhenti saja. Jangan dikomplain, ada komentarnya tentang makanan ini. Kita tak diminta komentar. Kalau diminta komentar, baru kita lagi. Ya? Jadi ketika kita makan buah ini, nak tengok macam mana akhlak Rasulullah SAW. Ketika dibawa buah jeruk, buah limau yang masam pun Rasulullah diberi kepada Rasulullah. Rasulullah makan limau itu tanpa berubah mukanya. Sebab apa? Kerana Rasulullah nak supaya jangan terkecil hati orang yang memberinya. Siapa yang memberi buah ini? Allah. Makan saja. Kalau masam, okey dah. Dah. Kerana setengah orang suka yang masam. Ya, setengah orang suka yang manis. Masya Allah. Misalnya ya, di tempat Pak Haji ni musim durian. Katalah durian. Kalau musim tu buah durian, semua menjadi. Jadi buah durian. Jadi durian pada tahun tersebut, harganya rendah. Sebab apa? Sebab buahnya menjadi di semua pokok-pohon. Apa kelebihannya? Ya, harga rendah. Harga rendah. Durian tahun ini rezeki untuk orang miskin merasakannya. Kalau tahun itu pula buahnya tak jadi, ada satu dua, jadi buah mahal. Bila jadi buah mahal itu, apa artinya? Artinya rezeki untuk yang menanam pohon durian, yang menjaganya. Allah jadikan sedikit harga mahal. Jadi harga itu ditentukan oleh siapa? Allah. Harga itu ditentukan oleh siapa? Allah. Untuk siapa? Untuk sesiapa yang ingin diberikan padanya. Jadi kita lalui saja. Lalui saja. Itu di antaranya. Baik. Ke mana dah Pak Haji begini? Baik. Jadi biji daripada biji anggur ini, dijadikan minyak ini, orang guna khusus untuk breast cancer. Kalau orang tanya minyak apa yang dibuat khusus untuk breast cancer, khusus ya. Sebab apa khusus untuk breast cancer? Wallahu a'lam. Cuma yang Pak Haji tahu bahawa anggur ini diberi makan pada ibu-ibu yang hamil. Sebab apa? Kerana salah satunya zat besinya tinggi untuk mengelakkan daripada anemia. Ibu yang hamil kekurangan darah. Macam mana kalau ibu hamil yang kekurangan darah? Kita bagi saja anggur. Kerana anggur itu dia ubat untuk anemia. Allahu Akbar. Anak yang sedang dibesar di dalam rahim ibu pun sudah mula mencicipi makanan syurga. Makanan syurga. Makanan yang Allah janjikan, yang diberi kepada ahli syurga. Rugilah kita kalau kita tak dapat ya. Kita tak dapat. Ini yang Pak Haji sebutkan, harap dan takut. Allah cerita pasal neraka untuk kita takuti. Allah cerita pasal syurga untuk kita harap. Dua perasaan ni harus ada dalam semua tempat ibadah kita.
Baik. Kalau begitu dia adalah khusus untuk apa? Khusus untuk breast cancer. Breast cancer tu apa? Apa artinya? Dikenali sebagai kelenjar mamari. Mame. Orang panggil mame. Ya, kelenjar mamari. Di sini ni, dekat breast kita ni, dia ada banyak kelenjar-kelenjar. Yang Pak Haji kata itu dipanggil limfatik. Limfatik banyak itu. Jadi, biasanya kelenjar ini kita pijat. Kita panggil pijatan limfatik. Ini pun bisa kita belajar. Kalau orang yang sudah terbiasa jarinya ini dengan mengurut, dia boleh merasa walaupun ada ketelan kecil kat sini. Sini kecil, ada pecah-pecahkan. Di bawah ni dipecahkan. Setiap tempat yang ada pembengkakan tu dipecahkan dengan ujung jari ni. Macam tu je. Macam kita buat iris, macam kita menulis benda yang salah, kita pun ambil padang begitu. Macam tu. Ini dipecahkan di sini sampai ke bawah ni dipecahkan. Kemudian alhamdulillah bila dipecahkan maka cairan limfatik itu berjalan lurus, lancar. Maka semua peradangan ataupun semua apa yang kita nak jadikan sebagai tumor ataupun kanser itu jadi makin kecil. Jadi maksudnya di stage yang awal itu kita pijat saja. Urut saja. Urut saja. Tapi urut ni sebelah ini atau sebelah ini. Jadi kita urut tu menggunakan minyak, ya, minyak daripada minyak kita itu urut. Urutnya pun tidak kuat, bukan menekan, tidak, dia pecah je. Seperti mana yang kita diurut di paha kita tu. Kadang-kadang ada ketulan biji tu sakit kan, kita pijak sakit macam kena tusuk dengan pisau. InsyaAllah pada besok hari kuliah Pak Haji, insyaAllah Pak Haji nak ajar bagaimana penjagaan wanita selepas bersalin. Ini mungkinlah Pak Haji tak sesuai lah nak cerita pasal untuk ubat-ubat perempuan ni, tetapi ilmu ni hilang. Pak Haji nak kena cerita bagaimana cara penjagaannya, bagaimana menggunakan batu-batu sungai. InsyaAllah nanti semuanya boleh lihat dalam selepas saja permasalahan COVID ini. Nanti boleh lihat saja di dalam Pak Haji TV. Pak Haji TV. Nanti boleh masuk ke situ. Ya. Di mana TV Pak Haji, kita masuk dekat situ, nanti Pak Haji akan cuba merakamkan bagaimana cara mencari batu-batu di sungai. Nanti kita akan membuat dia punya dokumentari pendek mencari di sungai, macam mana mencari hati landak, macam mana kita mengambil hati kambing. Itu semua dia akan dokumentarikan sebagai salah satu daripada khazanah pengobatan. Menarik tu nanti insya-Allah. Macam mana kita nak tengok dalam buah delima ada batu. Ada batu. Pernah tak kita fikir delima yang ada batu? Pernah tak kita lihat kita belah bambu ada batu? Ini semua kalau kita tak angkat dia akan hilang. Selamat datang insya-Allah nanti ke TV Pak Haji. Insya-Allah ya. Ini semua akan dibuat penggambaran dalam dan juga luar negara. Jadi selepas ini. Jadi Pak Haji fikir mula-mula nak duduk kat IAN ni terus ya. Nak duduk kat sini ni dah nak kena buat TV ni mungkin mengambil masa 3 tahun baru nak rehat pula lah. Nak buat penggambaran seluruh dunia herba-herba dan mencari dia punya bahan-bahan dia punya pengubatan. Misalnya apa dia? Misalnya kita nak bercakap tentang shilajit. Shilajit. Orang tak faham apa tu shilajit. Bukan Sheila Majid, bukan. Nanti kata Sheila Majid pula bukan. Pak Haji dia ingat semua nama-nama artis-artis ni. Pak Haji ingat nama saja. Sebab ya setiap orang ni ada kebaikannya. Pak Haji tetap doakan semua orang jadi baik. Ya artis pun masya-Allah hati mereka halus hati ni. Baik. Apa yang Pak Haji nak sebutkan, shilajit ini ialah satu cairan hitam berbentuk seperti mana getah tapi keluar daripada batu. Himpitan batu jutaan tahun. Daun-daun membeku menjadi seperti getah. Menarik. Nanti Pak Haji bawa dalam Pak Haji TV tu kita pergi bersama-sama tengoklah kan.
Tengok. Pak Haji nak tunjuk macam mana kita ambil dekat gunung kat Hunza. Hunza kawasan negatif 11. Menarik ni. Yang ini dokumentari pengobatan. Apatah lagi di dekat Malaysia ni Pak Haji nak bawa masuk tengok dalam gua yang Pak Haji sebutkan sebagai Garam Bukit. Dekat ini saja. Kita naik ke gua, kita tengok Garam Bukit. Kita pahat sikit barulah orang dapat lihat betapa besarnya pengobatan herba itu. Baik, setengah jam telah pun berlalu. Kita beri ruangan untuk iklan. Silakan. Beratalah doa di langit luas, harapan hati yang ikhlas. Alhamdulillah, kita sambung lagi dengan perbincangan tentang anggur hitam ni. Masya Allah ya. Kita lihat bagaimana anggur hitam seperti mana yang Pak Haji kata, vitamin E dan vitamin C. Dan kalau ada vitamin E dan vitamin C ni, dia baik untuk stroke lah, untuk otak. Jadi sebab itu bila kismis digunakan, kenapa kismis itu baik untuk otak? Kismis ini diberi makan kepada anak-anak hafal Quran. Memang benar ni. Ini dalam bentuk makanan. Kita panggil functional food. Functional food, makanan yang berfungsi untuk otak. Soalannya, kenapa kismis itu ataupun anggur kering itu digunakan untuk otak? Sebab dia ada vitamin C dan vitamin E yang tinggi. Yang menyebabkan saraf-saraf untuk otak ni bagus sebagai makanan kepada otak. Di samping dia mempunyai gula dia. Masya Allah ya. Jadi sebab itu bila kita ambil kismis itu, dia untuk ingatan. Di tempat-tempat hafal Quran, orang akan guna ini. Sebab hafal Quran ini diperlukan kekuatan. Jadi bukan hanya untuk anak-anak hafal Quran ya. Mereka, anak-anak kita ke sekolah pun setiap hari kita bagi makan. 7 biji kismis ya, 7 ataupun ambil 9. Ambil setiap hari. Yang kedua, kalau dia makan pada waktu malam, dia tak rosak gigi. Tak rosak gigi. Sebab asid phenolinik dia anti kepada kerosakan gigi. Itu adalah sangat-sangat baik. Masya Allah. Kemudian begitu orang stroke ni untuk memperbaiki balik jaringan perlindungan sel-sel kita di bahagian otak, maka perlu kita ambil daripada ini. Perlu kita mengambil daripada buah anggur. Masya Allah. Dalam bentuk tersedia, dalam bentuk begini, soft gel, atau yang bentuk macam ni. Makan selalu. Buat minuman. Selalu. Kalau mereka yang dah kena stroke dah, makan ini. Selalu. Ambil. Blendkan. Sekali dengan biji-bijinya sekali. Ambil. Atau ambil bentuk soft gel saja. Soft gel. Ya? Itu adalah di antaranya. Kemudian pula, dia ini, kalau kita ambil dia, kulit kita tidak kering. Ini cukup menarik. Bapak Ibu sekalian, kalau Bapak pernah tahu tentang
ada satu jenis kacang namanya kacang inci. Ya, kacang inci ini iaitu satu jenis kacang. Kalau kita ambil, kulit kita tidak akan kering. Sama juga kita ambil kolagen. Kalau kita ambil kolagen ini melekit-lekit lagi. Sebab apa? Dia membentuk satu pada lapisan kulit kita supaya kita tidak kering. Jadi bila kita makin tua, kulit kita akan jadi kering. Bising. Dia bunyi kuat. Tengok. Bunyinya kurang. Jadi kalau dia kering, dia bunyi kuat. Macam tu. Itu dia. Kering. Kalau tapak tangan kita kering macam tu juga. Kulit kita kering macam tu juga. Macam mana cara pelembab? Sama, dia perlukan vitamin E. Vitamin E yang paling banyak, 50 kali ganda, 50 kali lipat, ada dalam anggur. Ada dalam ini. Jadi sebab itu, anggur ni termasuk di dalam buah-buahan kosmetik. Buah-buahan kecantikan. Kalau ibu hamil, ambil anggur, anak tu kulitnya cantik. Pak Jiras pernah sebut dah, kalau minum soya jadi putih, rebung jadi hitam. Ya, kalau ambil anggur ketika dia hamil, pertama anemia, ubat anemia, kurang darah. Yang kedua, kecantikan kulit anak. Yang ketiga, kecerdikan anak. Cerdik anak tu, cerdik. Sebab apa anak tu cerdik? Dia makan buah-buahan yang Allah sebut di dalam Quran. Apa dia? Al-inab. Cerdik dia dekat situ. Dan ketika ibu ambil itu, ibu ambil dengan baca Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq. Baca dengan menyebut nama Allah yang menciptakan. Ketika ambil itu kena ada lah makrifahnya. Macam Pak Jidat sebut, mudah-mudahan aku ambil ini dapatlah makan anggur di dalam syurga Allah besok. Kena ada makrifah macam tu. Kena kenal. Jangan makan saja. Oh, ini anggur hitam Pak Haji sebut dia ada apa dia? Flavonoid yang tinggi. Anthocyanidin. Dia ada gitu. Jangan fikir macam tu. Jangan kita fikir macam tu. Fikir biar dia sampai. Tembus. Tembus ke mana? Tembus dia kepada keimanan kita. Fikir, hari ni aku makan buah anggur hitam. Bismillah. Sorang-sorang lebih baik. Ya. Sorang-sorang, bukan makan sorang-sorang maksudnya Pak Haji, makan tu ramai-ramai. Ketika kita bersendirian, kita makan, kita tawajuh tu sorang-sorang tu lebih kuat. Lebih kuat. Uslah kita sorang-sorang duk makan, bukan nak suruh makan sorang-sorang, bukan. Ceritanya kita ni ingat Allah ketika kita bersendirian. Nanti Allah ingat kita ketika ramai-ramai. Kita selalunya berlaku keterbalikan. Menjadi kuat beramal dalam ramai. Menjadi sepi bila sendiri. Sendiri, sepi, malas nak beramal. Kalau ramai, banyaklah amalnya. Tak boleh gitu. Dia kena keterbalikan. Sebab Allah itu cemburu. Dia kena banyak yang share, yang tersembunyi. Yang kita tak perlu share ialah apa dia? Sebahagian daripada sedekah. Sedekah kita hebah-hebah supaya orang tiru kita bersedekah. Ada. Itu ada perbincangannya. Ada sedekah yang dibagi tangan kanan, tangan kiri tak tahu. Ada. Kena ada. Ada sir, ada yang nyata, yang jahat. Itu di antaranya. Jadi begitu juga ini. Ketika kita ambil, kita ingat. Itu di antaranya. Untuk melembabkan kulit wajah. Terutamanya wajah kita dia tak kering. Dia tak kering. Allah buat perlindungan. Makanlah 1, 2, 3. Ya, kita ambil ni. Kalau lah Pak Haji ambil lah. Pak Haji fikir memanglah kita nak semua keuntungan ini. Ya, vitamin E nya, vitamin C nya memang kita nak. Siapa pun tak nak. Ya, siapa pun nak supaya dapat tubuh badan yang sihat. Nabi pun suruh Muslim yang sihat itu lebih Allah sukai, Allah cintai. Kita nak. Tetapi matlamat kita yang sebenarnya ialah masalah matlamat ubudiyah. Jadi bila kita ambil ni, kita gembira sebab kita praktik apa yang ada dalam Quran. Itu dia antaranya. Masya Allah. Kemudian satu lagi, dia juga melindungi jantung. Kalau ini, cuba kita lihat ya. Tadi Pak Ji sebut tadi untuk jantung, untuk darah. Betul. Ini dia juga melindungi jantung sebab dia ada tadi satu bahan antioksidan yang Pak Ji sebut tadi. Resveratrol. Dia ini tinggi resveratrolnya itu.
untuk melindungi daripada peradangan. Jantung kita selalunya radang. Baik. Walaupun jantung kita radang, tapi jantung kita ada pernah kena kanser tak? Cuba fikir. Ada tak kita dengar orang tu kena kanser paru-paru? Banyak, ramai. Kanser tulang? Ramai. Kanser otak? Ramai. Kanser ginjal? Ramai. Kanser jantung pernah dengar tak? Subhanallah. Maha suci Allah. Ya. Jantung ini sangat rare. Orang kena kanser jantung. Kenapa? Jantung itu sejak dia diciptakan, Allah ciptakan jantung, dia terus bergerak. Bergerak tidak berhenti dalam tubuh badan seorang itu. Dia tak kena kanser, tetapi dia mudah kena radang. Radang jantung. Itu kena. Apa dia yang katakan radang jantung tu? Itu yang kita panggil aterosklerosis. Dia jadi apa? Dia jadi pembengkakan jantung. Ya, jantung itu lemah jantung. Dia jadi heartbeat dia tu tak betul. Ya, jadi irama jantung tu cepat sebagainya. Ini pun banyak orang bertanya dekat Haji. Saya minum kopi, dia kata, "Kenapa jantung saya laju sangat?" Sebab apa? Sebab ada gastrik. Ada mah. Jadi saya boleh minum ke? Boleh minum kopi merah. Kopi hitam tak sesuai. Sebab dia ada Arabica. Kopi hitam Malaysia ya maksudnya. Kalau kopi black Radix Indonesia tidak. Itu ada Robusta. Jadi bila kita ambil itu, maka kita kena lihat. Kalau kita ada kita ada gastrik, ya cepat. Ataupun kita ada juga tiroid. Memang sedia tiroid itu dia cepat. Jantungnya cepat. Baik. Jadi, apakah dia herba yang paling baik untuk melindungi jantung ini? Ini. Atau ini. Atau ini. Ini boleh tak? Hijau ni boleh. Tapi, dia tak sekuat itu. Boleh hijau. Nampak? Daripada tiga-tiga ni, Pak Haji suka yang ni, yang hitam ni. Ini ada yang manis, ada dia panggil seedless. Seedless ni yang tidak ada biji. Seedless ni kita boleh buat. Pak Haji boleh ajar tuan-tuan membuat bagaimana membuat satu pupuk yang untuk hilangkan biji. Maukah? Kalau mau, boleh diajar. Hari ni boleh ajar. Macam mana nak buat pupuk baja untuk hilangkan biji. Biji apa? Buah mata kucing. Nak jadikan kecil. Strawberry. Nak hilangkan terus. Anggur. Nak hilangkan terus. Tidak guna kimia. Tak guna kimia. Pisang kita tu, yang banyak biji di rumah kita tu, hilang. Nak ambil tip ini, kena bayar sikit. Tengok nanti dalam Pak Haji TV. Pak Haji TV. InsyaAllah nanti Pak Haji sharekan dekat situ. Pak Haji tunjuk cara buat sekali. Bahan-bahannya sekali. Pak Haji tunjuk sekali buat. Macam mana nak spray. Pak Haji tunjuk sekali. Buat dekat situ. InsyaAllah. Pisang biji di rumah kita jangan tebang lagi. Ya. Jangan tebang lagi. Ikut dulu TV Pak Haji. Ya. Jangan tebang. Sebab cara ni mudah sangat. Mudah sangat. Tapi mudah-mudah pun susah juga lah. Kena belajar lah juga. Baik, Masya Allah, semakin menarik ya perbincangan kita. Baik, apa pun yang nak sebutkan ni untuk lindungi jantung kita bagi mereka yang sudah terkena dengan masalah jantung. Jantung ni dia panggil silent killer. Dia serang tiba-tiba saja. Kita rasa macam beban berat di atas dada kita ni. Tiba-tiba keluar keringat, peluh, dingin. Peluh tapi dingin, sejuk. Itulah jantung. Itulah serangan jantung. Boleh jatuh, boleh mati. Yang dipanggil sebagai silent killer, pembunuh dalam kesenyapan. Orang yang ada sakit jantung ni, dia gembira, dia suka ketawa. Tapi bukanlah semua orang ketawa sakit jantung, bukan. Tetapi orang sakit jantung suka ketawa.
orang yang sakit buah pinggang suka menangis. Tapi bukan semua orang suka menangis itu sakit buah pinggang. Bukan. Dia boleh pergi saja, tak boleh nak dikiaskan balik. Orang sakit jantung suka ketawa. Orang suka ketawa, sakit jantung. Tak betul. Mencabut uban akan menambahkan uban. Orang kata cabut uban di kepala menambahkan uban. Kalau gitu mencabut rambut hitam, cabut rambut hitam kalau gitu, tambahkan rambut hitam lagi. Tidak boleh persamaan itu dibuat macam tu. Tak boleh. Ada persamaan yang boleh diambil bergaris lurus. Bergaris lurus ni Pak Jo lah. Pak Jo lah yang selalunya. Ini Pak Jowari, wadir kita ni. Alhamdulillah Pak Jo, terima kasih atas dokongan kita sampai ini, insya-Allah. Nanti kita akan terus berjuang sampai kapan-kapan lah. Ya, insya-Allah. Dan semua tim-tim tenaga kerja di Indonesia, semualah, semua. Masya-Allah. Kata Pak Jo harus bergaris lurus. Apa dia garis lurus tu? Kalau kita ambil anggur ini, dia bergaris lurus dengan kelembapan kulit muka. Banyaknya kita ambil, lembaplah kulit muka kita. Kulit muka kita kalau kering, dia cepat tua. Itu saja. Jadi sebab itu setengah orang dijadikan soft gel daripada grapeseed ni untuk kecantikan. Bukan hanya dia oles, bukan. Tapi dia ambil. Dia makan. Macam mana minyak daripada biji anggur ini, dia fokus kepada khususnya dekat muka. Aneh kan? Sangat aneh. Sama juga dengan biji anggur ini, dia fokus dekat otak. Sama. Nah, kismis, anggur kering, ya, Masya Allah. Baik, begitu juga Pak Ji sebut, kismis kena lihat, jangan ambil sun dry. Jangan ambil sun dry pula, ambil sun dry. Jangan ambil yang golden kismis, kerana dia guna sulfur. Tak boleh, dia rosak. Baik, itu adalah di antaranya. Kemudian yang lebih penting yang Pak Ji sebutkan dia adalah untuk osteoporosis. Osteoporosis. Apa dia osteoporosis? Poros, keropos tulang. Ini untuk keropos tulang. Ibu-ibu yang sudah menopause, yang sudah usia 70, 80, belilah ini bagi kepada ibu-ibu kita. Ibu, nah, makan buah ini. Ibunya kata untuk apa? Osteoporosis. Tak payah sebut macam tu. Makan saja. Tapi sebelum kita beli tu, rasa biar dia manis dulu. Jangan dia kata, ibu sabar, manis kah, masam kah, makan saja. Sebab Pak Ji dah pesan ni minallah, daripada Allah. Makan saja, jangan kata-kata. Suka makan, tak suka tak, jangan macam tu. Pilih yang terbaik untuk ibu. Pilih terbaik, hidangkan ibu. Nah, ambil ni, ambil makan. Bismillah. Ya. Itu hadiah untuk ibu. Apatah lagi ibu yang selamat ni dalam COVID-19 ni. Sambutan Hari Ibu. Maksud sambutan Hari Ibu tu bukan sambutan Hari Ibu Maria tu, bukan. Bukan Pak Ji nak bawa ke situ. Sambutan Hari Ibu ni disambut tiap-tiap hari. Tiap-tiap hari. Liwalidayya. Pada dua ibu bapa kamu tu sambut setiap hari lah kita. Apa dia? Balik ibu, selamat Hari Ibu. Dia kata semalam dah sebut selamat Hari Ibu dah. Setiap hari. Ibu-ibuku setiap hari. Kenanganku setiap hari. Malam raya ni tak boleh balik. Sedih. Sedih seorang-seorang lah. Ingat ibu, oh ibu. Tak apa, kita main hari raya ni lagu-lagu ibu saja. Ya, sebagainya. Jadi sedih lah. Jadi kalau kita boleh balik, apa yang kita nak bagi? Buah anggur. Kalau kita boleh balik, apa yang kita nak bagi? Buah anggur. Pasal apa kita nak bagi buah anggur kat dia? Osteoporosis. Ibu jangan sakit sendi lagi. Jangan ada peradangan lagi. Ni saya bawa balik anggur hitam, anti peradangan. Itu dia kena sifat dia macam tu. Baik, jadi oleh sebab itulah maka anggur hitam ni juga, ya kita tahulah, yang hitam ni memang digunakan khususnya untuk meningkatkan libido apapun. Ya, biasanya yang hitam tu untuk meningkatkan libido, khususnya bagi mereka yang frigid. Frigid ni iaitu dia jadi dingin. Sama ada lelaki atau perempuan yang dingin, digalakkan ambil yang berwarna hitam. Itu di antaranya.
Baik, kemudian dia juga menurunkan kolesterol. Kolesterol. Itu yang lebih penting. Yang mana lebih penting? Masalah kolesterol ataupun masalah ingatan? Ya, ingatan pun penting juga kalau dia lupa. Ya. Kerana ingatan ini pun penting juga sebab ingatan memang buat anggota untuk ingatan. Pak Ji dah sebut dah IQ ingatan. Ya, tetapi kolesterol itu penting. Sebab nanti kalau ada kolesterol, nanti ada darah tinggi. Bacaannya tinggi. Bila bacaannya tinggi, dia akan jadi apa? Bacaannya tinggi itu akan menyebabkan dia jadi stroke. Mau tak kita lihat ibu kita stroke? Allahu Akbar. Pak Haji tengok ya, kalau ibu-ibu kita stroke ni ujian lah. Ujian pada anak. Yalah dia stroke, dia rimas. Kadang-kadang dia lupa lagi. Ketika dia stroke itu, datanglah orang jauh menziarahinya. Dia kata, aku belum makan lagi. Padahal anaknya dah beri makan dah. Ya, aku belum beri makan, belum diberi makan lagi. Kata orang tu, Masya Allah, kenapa sampai jam ini, tengah hari ni dah petang tak diberi makan lagi? Tengok pada anaknya. Anaknya jaga setiap hari. Ya, dia terberak, terkencing sebagainya. Tiba-tiba disebut pula begitu. Kecil hati anaknya. Anak tak boleh berkecil hati. Tak boleh kecil hati. Kalaupun ibu sebut begitu, sabarlah. Sabarlah. Sebab apa? Itulah ujian keikhlasan. Asalnya kita bagi. Kita bagi tak? Kita bagi. Tapi dia lupa. Tak mengapa. Tak mengapa. Kita duduk senyum situlah dengan ibu. Ya. Menangis di belakang ibu. Bermasam muka di belakang ibu. Tapi di depan ibu, jangan hilangkan senyuman kita. Senyuman terus menerus. Ya ibu, mau apa? Mau saya tolong apa? Ya. Dalam umur-umur hidup Pak Haji ni, Pak Haji pernah lihat seorang yang menjaga ibunya yang sakit terlantar stroke koma. Kurang lebih dalam 15 ke 20 tahun. Tapi lama lah. Beliau seorang ustazah. Lulusan daripada Universiti Al-Azhar. Berhenti kerja nak jaga ibu. Jadi oleh kerana beliau menggunakan herba kita. Jadi Pak Haji pergi menziarahi tempat tidur ibunya itu. Biasanya kalau orang tidur lama, dia luka kat belakang ni. Ibu tersebut tak luka langsung. Sebab apa? Setiap hari dia oles dengan minyak zaitun. Kukunya cantik sekali. Dia jaga. Dan tidak ada bau air kencing langsung. Ni, 15 tahun lebih ni. Tak ada apa. Bersih, sebersih-bersihnya tempat. Cadar ini ditukar setiap hari. Tempat kasur itu. Dia bukakan radio untuk membaca Al-Quran. Kaset buka bacaan Al-Quran. Terus menerus. Tempat tu bersih. Ya Allah, Ya Rabbi. Ibu dia pun bersih. Kulit ni tidak ada. 15 tahun kalau tidur, pasti luka kat belakang ni. Pak Haji ingat kot dia belilah. Ada tilam-tilam apa. Orang kata tilam-tilam magnetik lah untuk nak bagi apa. Tak ada. Biasa. Pak Haji tanya dia apa yang gunakan. Dia kata ubat daripada HPA. Apa dia? Minyak zaitun untuk sapu setiap hari. Termasuk jari-jari. Jari. Ibu dia yang koma tu cantik lagi pada jari Pak Haji ni. Elok lagi. Cuma dia koma. Allahu Akbar. Pak Haji tanya dia berapa lama dia nak jaga mak dia begini. Dia kata, saya tak akan tinggalkan ibu saya. Dia pun berkahwin dengan ustaz juga. Bagus ustaznya, Masya Allah. Mengambil alih memasak-masakan di dapur. Suami dia tolong masak. Dia jaga tu. Tapi suami dia kerja lah. Ustaz mengajar. Allah bagi dua-dua tu elok-elok lah. Soleh, solehah. Suami pun tenang, Masya Allah. Berhenti kerja. Bukan sehari. Dan tengok duk senyum situ ya. Tengok mak duk macam tu senyum situ ya. Bilik airnya bersihnya, Masya Allah. Sebagainya. Jadi, apa yang Pak Haji nak gambarkan macam ni, orang-orang yang ingin meraih
meraih sebuah ganjaran besar di sisi Allah, dia akan melakukan sesuatu, semua segala-galanya untuk meraihnya ini. Dia tak nampak dah, dia nak kena jaga, dia nak kena korbankan, kena berhentikan kerja, sudah tak perlu pergi kerja lagi, duduk makan di situ, suap ibu dia sama suap ibu dia, suap makan untuk diri dia. Kalau Pak Haji tengok pun Masya Allah. Bukan apa, tak boleh nak kita bayangkan, kita punya pun tak sampai macam tu. Itu yang pertama, seorang ustazah di Pahang, Pak Haji ceritakan. Kawan Pak Haji ada seorang yang capai macam tu. Orang Perlis. Masya Allah. Pak Haji lihat dia buat macam ni dekat ibu dia. Ibu dia tua. Dia ambil nasi, ya, dia pegang-pegang nasi, dia suap ke ibu dia. Lepas tu ada lebih-lebih nasi tu, dia makan. Lepas tu adalah nasi lebih, ibu dia jatuh kat situ, dia ambil nasi, dia makan. Dia suap. Ada, dia jumpa seorang orang Perlis. Allah, Masya Allah, dah meninggal dah. Sebelum meninggal sempat Pak Haji pergi menziarahi beliau. Dia dalam keadaan sedang uzur nak meninggal. Dia kata kemungkinan besar dia akan meninggal lah dalam masa yang terdekat ini. Dia minta maaf, dia harap dan dia takut. Dia harap Allah ampun semua dosa-dosanya. Bagi diri Pak Haji berpuas hati orang begini. Dia jaga. Dan juga Alhamdulillah, syukur Pak Haji dapat lihat ada satu orang lagi leader kita di Indonesia yang mempunyai tahap begini, Masya Allah. Mudah-mudahan Allah akan bagilah dengan keikhlasannya, ya. Ibu Endah, Allah bagi juga begitu. Perawat-perawat kita bagus. Ibu Nur Jannah pun Allah bagi. Ramai lagi perawat-perawat kita mempunyai hati yang halus ketika merawat pesakit. Ya, Allah akan merahmati kita. Ya, bagaimana kita melayani dengan baik, kita bersantun dengan yang baik. Ingat, Allah itu Hannan, Maha Penyantun, Mannan, Maha Pengurnia. Selepas disebut Ya Hannan, disebut Mannan, penyantun dan Maha Pengurnia. Kuncinya, kalau kita santun kepada orang sakit, Allah akan santun dekat kita juga. Allah akan kurniakan kepada kita. Masya Allah. Ya, itu di antaranya. Baik, seterusnya pasal anggur lagi lah kita ni, ya. Jadi oleh sebab itu, maka anggur ni salah satu daripada makanan-makanan syurga yang Pak Haji cerita dekat sini. Dia juga disebut sebagai ratu antioksidan. Ratu. Kalau kita di Nusantara ni, kita akan sebut buah ratu. Ada satu buah, ini satu pertanyaan. Ada satu buah di Nusantara ni dikenali sebagai buah ratu. Siapa yang boleh tahu jawapannya? Buah apa buah ratu? Buah naga? Naga bukan ratu lah. Buah naga tu menakutkan macam tu sebagainya. Buah delima, buah ratu? Kan. Buah delima bukan tempat kita. Apa buah ratu? Buah ratu ni buah manggis. Buah manggis tu dikenali sebagai buah ratu. Ya. Jadi begitu juga dengan buah ini, bila disebut sebagai buah ratu ini, ialah buah anggur. Ini kita kena ingat. Ratu kepada apa ni? Ratu kepada antioksidan dia. Dia kaya dengan antioksidan. Jadi oleh sebab itu, maka kita kena selalu menghargai, appreciate. Macam mana cara kita appreciate, kita menghargai. Macam kita belajar ilmu. Kita belajar satu ilmu. Macam mana kita nak menghargai ilmu tersebut? Kita jangan belajar, tapi kita kena buat. Kalau belajar ni pasal buah anggur, kita makan buah anggur. Kita buat jus anggur. Belajar pasal jahe, kita buat jahe. Apa yang kita belajar tu kita buat. Tetapi baiknya sebelum kita mengajak, kita ambil makan dulu. Misal kata Pak Haji nak ajar pasal anggur, Pak Haji kena makan anggur dulu. Anggur kena makan dulu. Nak ajar tentang dia punya anggur hitam, makan anggur hitam. Nak ajar supaya ilmu itu, keberkahannya itu berjalan. Jadi bila kita cerita tentang minyak habatus sauda, kena makan. Kita cerita pasal
omega 3 kita kena makan. Ya, jadi bukanlah kalau gitu kita kena makan 500 jenis produk tu makan semua. Tak. Maksudnya sekurang-kurangnya kita kena makan juga dulu sikit. Kita tak boleh kita jual kopi kat orang, kita pun tak minum kopi kita jual. Ada orang macam tu. Jual kopi lain tapi makan untuk diri sendiri kopi lain. Tak boleh macam tu. Tak boleh macam tu. Orang yang buat kopi pun kadang-kadang dia tak minum kopi tu sebab dia kopi tu dia letakkan pewangi kimia. Dia tak minum. Dia nak buat untuk jualan saja. Tak boleh ke tu. Dia kena kita minum dulu. Kalau kita kata ini kita suruh orang makan, berartinya kita juga kena berani suruh keluarga kita makan. Berani. Jadi kalau kita pun tak berani suruh keluarga kita makan, kita tak boleh. Kopi kita suruh orang ambil. Okey, sekarang semua kita ambil black radix. Jadi kita kena minum juga black radix. Kena dia punya macam tu. Radixku, ya minum radixku. Itu di antaranya, iaitu ratu kepada antioksidan itu ialah anggur. Ya, itu di antaranya. Kemudian seterusnya dia ni untuk keletihan, untuk letih. Berapa banyak buah-buah yang digunakan untuk letih. Termasuk yang ni. Minta maaf lah, anak-anak kita ni kadang-kadang letih. Tambah sekarang ni kerja banyak, walaupun kena macam ni di rumah kena buat juga homework. Ambil exam lagi. Pak Ji tanya lah macam mana nak ambil exam dekat rumah. Anak-anak Pak Ji nak ambil exam macam mana? Nanti dia meniru. Dia kata kena ada 2 HP, 2 handphone. Satu kena tunjuk gambar dia duduk di mana. Tak ada orang. Satu lagi kena tengok handphone untuk nak jawab soalan. Dia letih kadang-kadang. Letih ni, kenapa letih? Dia letih fikiran. Letih tenaga. Macam mana nak bagi dia kuat balik tenaganya? Dia kena ambil anggur. Letih. Lepas lagi ambil minyak biji anggur. Lagi bagus. Ya, itu ada di antara. Jadi kismis di rumah tu kena ada saja. Kismis, buah tin, minyak zaitun. Kena ada saja dekat rumah kita tu. Pisang berganti-gantian. Anggur berganti-gantian. Setiap kali kita melihat ada 6 itu untuk 6 hari. 6 hari yang kita ambil. Ya, hari yang pertama kita ambil anggur. Tapi ini bukanlah ada hadis pula. Nanti kata hari Ahad ambil anggur. Hari Isnin ambil pisang. Bukan ada hadis pula. Tapi kita buat disiplin kita. Ada 6 jenis ini kita ambil. Rutin selalu ambil. Supaya itulah dia amalan kita. Ya, amalan kita. Itu di antaranya. Dan dia menghilangkan sembelit. Ini sangat baiklah. Menghilangkan sembelit. Kerana sembelitlah cerita pada semua penyakit-penyakit yang ada. Itu di antaranya. Baik, ada sikit lagi penambahan untuk kita semua. Yang pertama, kalau orang tu sakit senggugut. Sakit ketika kedatangan darah bulan. Ambil dia punya minyak. Ini juga insya-Allah. Kerana dia anti radang sebenarnya. Dan insya-Allah itu saja yang Pak Ji nak sampaikan kepada kita semua. Dan Pak Ji doakan supaya kita semua insya-Allah Allah kurniakan dengan malam Lailatul Qadar. Dan Allah kurniakan kepada kita kesihatan yang baik. Dan sentiasa Allah kurniakan kejernihan berfikir, kejernihan hati, ya, supaya kita dapat melihat dan mensyukuri semua nikmat-nikmat Allah yang ada di hadapan kita. Terima kasih semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.